Assalamualaikum dan salam hujung minggu kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali di dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Pegawai penerbangan Amerika Syarikat pada Isnin memaklumkan bahawa pihaknya sedang menyiasat nahas maut sebuah pesawat persendirian tidak bertindak balas yang tersasar di ruang udara ibu negara sekaligus mencetuskan tindak balas segera jet pejuang F-16. Pada petang Ahad lalu, pesawat Cessna Citation merempuh kawasan pergunungan di Virginia kira-kira 275 km barat daya Washington, mengorbankan keempat-empat penumpangnya. Pusat Kawalan Pertahanan Aeroangkasa Amerika Utara atau NORAD berkata F-16 diarah memintas pesawat Cessna 560 Citation 5 yang tidak bertindak balas di ruang udara Washington DC dan utara Virginia. NORAD berkata suar digunakan untuk menarik perhatian juruterbang, namun tiada tindak balas dan pesawat persendirian itu akhirnya terhempas berhampiran George Washington National Forest. NORAD cuba berkomunikasi dengan juruterbang sehingga pesawat itu terhempas. Katanya dalam satu kenyataan, insiden F-16 mencetuskan ledakan sonik di seluruh Washington dan pinggir bandarnya, mengejutkan penduduk dan menggegarkan tingkap sejauh beberapa kilometer. Pesawat NORAD diberi kebenaran untuk melakukan perjalanan pada kelajuan supersonik dan ledakan sonik mungkin telah didengari oleh penduduk di wilayah itu, katanya. Sementara itu, pakar penerbangan membuat spekulasi bahawa juruterbang Cessna mungkin hilang upaya akibat penurunan tekanan pesawat yang boleh menyebabkan kehilangan kesedaran yang cepat pada ketinggian melebihi 3,000 meter. Pentadbiran Penerbangan Persekutuan atau FAA dan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan berkata mereka sedang menyiasat kemalangan pada Ahad itu. Pesawat itu berlepas dari Elizabethton, Tennessee menuju ke lapangan terbang Long Island MacArthur di New York, kata FAA. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden yang berada di Rumah Putih dan juga bermain golf pada Ahad diberi taklimat mengenai kejadian itu, kata seorang pegawai tanpa menyatakan sama ada sebarang langkah berjaga-jaga kecemasan sudah diaktifkan. Kesilapan teknikal mungkin menjadi punca kepada nahas pelanggaran 3 buah kereta api mengorbankan hampir 300 nyawa di Odisha, Timur India pada Jumaat malam. Memetik laporan Hindustan Times, satu laporan yang dikeluarkan mendakwa train Coromandel Express Howrah Chennai memasuki laluan kereta api berlainan di Balasore disebabkan kesilapan isyarat. Hasil siasatan awal pegawai kanan pengurusan kereta api mendedahkan kesilapan teknikal mungkin menyebabkan train Coromandel Express memasuki laluan kereta api kargo yang diparkir di lokasi itu. Jelas laporan itu ia mengakibatkan 3 kereta api bertembung di daerah Balasore, Odisha sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 290 orang dan lebih 1,100 cedera. Malah jelas laporan itu pihaknya mendapati sebahagian laluan terbabit juga mengalami kerosakan. Laporan yang diperoleh Hindustan Times mendakwa train Coromandel Express Howrah Chennai memasuki laluan berhampiran stesen kereta api Bahanaga Bazar di Balasore kira-kira pukul 7 malam waktu tempatan disebabkan kesilapan teknikal. Bagaimanapun, laporan itu ditarik balik dengan serta-merta. Laporan itu turut mendakwa train Coromandel Express memasuki laluan terbabit pada kelajuan lebih 120 km sejam. Ketua Setiausaha Odisha, Pradip Jena memaklumkan angka kematian akibat nahas itu dijangka meningkat lagi. Katanya lebih 200 ambulans dan 180 anggota perubatan kecemasan dikerahkan ke lokasi kejadian. Nahas berlaku kira-kira pukul 7 malam waktu tempatan pada Jumaat apabila kereta api Howrah Superfast Express dalam perjalanan dari Bangalore ke Howrah, West Bengal bertembung dengan Coromandel Express dari Kolkata ke Chennai. Dalam pada itu, Perdana Menteri India Narendra Modi berikrar hukuman berat menanti mereka yang didapati bersalah dengan kejadian itu.
Modi yang turun padang ke lokasi kejadian melihat sendiri tahap kemusnahannya berkata, siasatan menyeluruh kini sedang dijalankan oleh pelbagai pihak dengan arahan juga sudah dikeluarkan mengenainya. Beliau turut sifatkan insiden sebagai sesuatu yang dahsyat dan sedih selain memeritkan. Sekurang-kurangnya 42 orang maut dan 11 hilang di Haiti selepas hujan lebat pada hujung minggu lalu mencetuskan banjir dan tanah runtuh. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memaklumkan seramai 37,000 penduduk terjejas dengan 13,400 orang kehilangan tempat tinggal. Pekan Leogane terletak 40 km dari barat daya ibu negara Port-au-Prince menjadi kawasan paling terjejas dengan kerosakan disebabkan 3 sungai yang dinaiki air. Penduduk terdesak, mereka kehilangan segala-galanya. Air merosakkan ladang mereka, menghanyutkan ternakan mereka. Beribu-ribu keluarga terjejas. Penduduk amat memerlukan makanan, air minuman dan ubat-ubatan, kata Datuk Bandar Leogane, Erson Henry. Perdana Menteri Ariel Henry telah mengaktifkan Pusat Operasi Kecemasan Kebangsaan sebagai tindak balas terhadap keadaan yang semakin meruncing itu. PBB berkata, hampir separuh penduduk Haiti memerlukan bantuan kemanusiaan semasa banjir sebelum ini, iaitu angka yang meningkat 2 kali ganda dalam tempoh 5 tahun sahaja. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada Selasa memberi amaran bencana alam sekitar boleh tercetus akibat pemusnahan empangan Kakhovka di Ukraine serta mengakibatkan krisis kemanusiaan yang teruk terhadap ratusan ribu orang. Serangan ke atas empangan utama yang dikuasai Rusia di selatan Ukraine mengakibatkan sebuah bandar kecil dibanjiri arus deras sehingga menenggelamkan 24 kampung serta menyebabkan kira-kira 17,000 orang dipindahkan. PBB juga bimbang serangan yang dipertanggungjawabkan antara Moskow atau Kiev itu menyebabkan kemusnahan alam sekitar dan bencana kemanusiaan yang semakin meluas. Perkara itu merujuk kepada laporan daripada pihak berkuasa Ukraine menyatakan hampir semua atau sebahagian 40 bandar dan kampung ditenggelami air sepenuhnya, sambil agensi terbabit menekankan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal mereka. Dalam sekelip mata, ribuan lagi pula kehilangan akses terhadap air, makanan dan perkhidmatan asas. Crimea yang dilaporkan menerima air daripada takungan Kakhovka juga turut terjejas. OCHA berkata usaha tindak balas kemanusiaan kecemasan sedang dijalankan untuk memberikan bantuan segera kepada lebih 16,000 orang termasuk menyalurkan bekalan air. Sementara itu, Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi PBB atau IOM mengatakan kerosakan teruk pada infrastruktur penting yang dibimbangi mengakibatkan bencana alam sekitar yang akan datang. Agensi itu berkata penilaian awalnya terhadap situasi berkenaan menunjukkan air minuman dan makanan adalah keperluan segera yang diutamakan, sambil menyatakan pihaknya akan segera mendapatkan bekalan air bersih ke kawasan yang menerima mangsa yang dipindahkan. Dua maut manakala 5 lagi cedera selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan di sebuah taman di Richmond, Virginia ketika graduan sekolah menengah dan keluarga mereka keluar dari teater selepas selesai majlis tamat pengajian. Ketua Polis Interim Richmond, Rick Edwards berkata polis menahan seorang suspek lelaki berusia 19 tahun dalam insiden tembakan yang berlaku kira-kira jam 5 petang waktu tempatan berhampiran kampus University Commonwealth Virginia itu. Tembakan itu berlaku di luar teater Altria di kampus University Commonwealth Virginia, tempat upacara tamat pengajian sekolah menengah tempatan diadakan. Mangsa yang maut adalah seorang lelaki berusia 18 dan 36 tahun.
antara mangsa tembakan seorang lelaki berusia 31 tahun yang mengalami cedera parah dan 4 lelaki lain berusia 14, 32, 55 dan 58 tahun, katanya pada sidang akhbar pada Selasa. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun turut dilanggar sebuah kereta dalam insiden itu, manakala beberapa individu lain cedera akibat terjatuh. Sementara itu, 3 pegawai yang tidak bertugas dan berada di dalam teater memaklumkan mereka terdengar bunyi tembakan kira-kira jam 5.13 petang sebelum lalu berlari keluar dan melihat terdapat mangsa yang cedera akibat kejadian itu. Robot Tethys ialah kenderaan bawah air berautonomi yang telah dibangunkan khas untuk digunakan dalam persekitaran yang mencabar dan berbahaya seperti saluran keruh dan sungai. Ia digunakan terutamanya dalam situasi apabila terlalu sukar atau berisiko untuk menggunakan teknik mencari dan menyelamat konvensional. Robot ini telah dilengkapi dengan penderia dan kamera akustik. Robot itu boleh mencari kawasan besar di bawah air sepenuhnya secara autonomi dan mengesan objek atau orang dengan pantas. Ini bermakna penyelam dan pasukan penyelamat tidak lagi perlu mengambil risiko bekerja dalam situasi berbahaya. Apabila robot telah mengesan sasarannya, pengendali mengambil alih navigasi dan membimbing penyelam robot ke sasaran. Robot Tethys boleh membawa beban sehingga 40 kg kembali ke permukaan. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.